Hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Selamat pagi. Yakini produk keluaran semula jadi bersama Najah. Produk nombor 1 pilihan keluarga anda semua. Okey, hai. Saya macam okey kot. Okey. Sementara kami menunggu awak semua masuk. Okey, hai. Assalamualaikum. Siapa yang tengok tu? Okey. So, hari ini So, hari ini merupakan hari Rabu. Yang mana pagi tadi yang masuk live Cik Najwa, dia tahulah apa yang Cik Najwa sampaikan dekat Najah Clan. So, yang mana konsisten morning booster. Dan juga ada untuk sesi petang, tahniah untuk diri anda sendiri. Okey, jom. Yang mana masuk, yang mana tengok dekat live ni, boleh tag hai Kak Farida, boleh tag anak tim masing-masing, boleh tag customer yang selalu membeli dengan anda, boleh tag Najah Clan yang lain, boleh tag juga sanak saudara anda, boleh tag semua-semualah. Lepas tu jangan lupa juga share link ni dekat grup community yang anda join dan juga grup personal yang anda ada. Waalaikumsalam. Kak Farida. Hai. Barang. Tak asyik dia tak ya? Asyik. Apa merah sangat ya? Macam fit sangat. Hai Cik Wawa. Hai. Okeylah, hari ni hari Rabu. Macam kita tahu hari ni kita nak buat apa ni, Sah? Sebenarnya segmen ni pada belah petang, tetapi memandangkan macam petang, asyik petang. Asal petang je tips. So, kita tukar sikit. Hari ni sesi pagi kita buat tips. Kiranya pagi ni kita share tips lah sikit. Tips apa Nisa hari ni, Nisa? Tips yang sangat-sangat penting. So sebelum Nisa nak mulakan tips ni, tips ni sangat-sangat penting sebab bukan untuk kita sendiri saja, untuk semua orang kita kena jaga. So boleh tak Nisa nak, kalau boleh 5 orang ke 6 orang, 7 orang ke tengok, barulah bersemangat sikit nak share. Boleh Sebabnya Nisa. Thank you Kak Farida. Terima kasih Kak Farida. Sebabnya kita nak semua orang tahu dan semua orang sama-sama jaga. Bukan kita je jaga, semua orang boleh jaga. Betul sekali. Ida ada tulis sikit ni poin-poin dia. Faktor ada tulis. Sikit je lah ni. Dan Nisa ada lagi hot lain tapi boleh. So cepat. Masuk anak tim masing-masing, masuk cepat. Hai Kak Aja. Selamat pagi Kak Aja. Ada Kak Aja juga ada? Kak Aja ada tu. Hai. Kau nak tutup aircon? Nisa sejuk tak? Nisa biasa je. Tak yalah, okey je. Oh lah, saya tutup aircon je. Ida okey je lah Nisa ni. Sejuk. Ida pagi tak ada ni sejuk. Sejuk. Pasti Ida duduk sini saja. Mana lagi ni? Share dulu. Yang mana baru masuk tu boleh share dulu. Kak Aja boleh share siapa-siapa je. Hai. Siapa ni? Macam orang baru je. Naik boat DP dia. Kita salah tengok. Baju orange. Hai. Assalamualaikum. Tak tahu. Okay, hai. Okay. Dah makan tak roti masa. Makan je lah. Kisah ni. Nak tunggu sama. Okey, terima kasih Farida. Lagi sikit lagi. Waalaikumsalam. Sibuk lah ke hari ni? Penat kot sebab daripada pagi. Lepas tu kat rehat kejap. Betul. Awal bunyi. Awal. Cik ni mana? Zoom. Mungkin masuk Zoom kot. Tu dapat lain kan bila ada filter kan? Mana ada Nisa? Nisa ambil lah. Ini dah tak make up. Tak apalah, waduh. Belah. Alah, pakai lipstick, pakai mascara tu je. Pasal pakai hot dan skincare je. Foundation yang tak malah. Dia tak apa, dia okey dah. Ngarut lah, parut saja muka. Okey. Okey, lagi. Sebelum tu, sebelum kita start, Ida nak
Sampaikan juga jangan lupa follow kita orang punya TikTok account Nisa Moksa Najiha, ada CS Najiha, ada Nana Najiha, ada Syal Najiha, ada Warehouse Najiha, apa lagi TikToker. NZ Najiha, TikTokers. Banyak. Nanti tengok je dekat friend list Ida dengan Nisa ke, follow je lah kau yang berkaitan dengan Najiha tu, yang dari HQ boleh follow. Betul. Tunggu video terbaru dari kita orang. And nanti boleh je copy video tu ataupun save and post balik kita orang pagi je. Waalaikumsalam Kak Ina. Okeylah. Ida setahu Ida semalam hari jadi Kak Ina kan? Selamat ulang tahun Kak Ina. Happy birthday Kak Ina. Nampak ada kat posting Facebook. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Apa benda dia? Lala, aku bawa besar. Ni tu Ida kejut. Alah tu orang. Tengok dia macam dia hinggap dekat tudung. Ida kejut kau Nisa lah kau. HY ke? Tak. Haizat. Okey. Selamat pagi. Hai, selamat pagi belakang. Okey, memandangkan ramai dah ni. Okey, so marilah kita share tanpa melengahkan masa. Kejap lagi mungkin ni lah. Kita akan banyak peluang raya kejap lagi ke mungkin apa ni saya akan share ni. Dah faham? Tak Hai semua, Assalamualaikum, selamat pagi Nisa. Mana? Selamat pagi. Bygone. Apa dia? Oh tu nak spray. Tu. Lala tu bapak besar ni, saya tak tahu daripada mana Lala tu. Okey lah, okey. Jom. Ada duduk mana? Kejap tau, kejap. Dah. Dah tengah spray. Dah. Serabut. Serabut. Ada berlaku. Okey lah. So, macam dragonfly pakai gini. Okey lah. So, untuk hari ni, Nisa nak share dan bukan Nisa sorry, Nisa dengan Cik Ida nak share berkenaan dengan Nisa perasan kita. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak Narsha Muhammad. Hai Kak Hasliza. Waalaikumsalam semua, selamat pagi. Duduk. Duduk. Tadi dah tanya dia nak duduk ke nak duduk di, kata duduk di lah. Semangat sikit. Apa dia duduk lagi? Okey. Je mana-mana. Okey, sini Nisa nak share. Baik tudung dia. Okey lah. Duk, tak puas ada orang kalau dia lalu sini kan. Dia akan tengok cermin macam tu. Macam tengok di SD. Kita begitu juga ya. Sama je. Hai berdua. Hai. Kami berdua. Okey, dekat sini Nisa nak share berkenaan dengan kesihatan mental. Nisa perasan lately ni banyak Nisa bagi berkenaan dengan kesihatan mental. Nisa tak tahu apa. Maybe sebab Ida ada masalah mental. You want it? Bukan. Terganggu. Dia bukan. Dia adalah sikit-sikit dia kena heal tu kan. So dia kena push sikit semangat. Dah bangun dah macam gitu. So dekat sini Nisa nak sharekan pasal kesihatan mental. Memandangkan kita baru je lepas pada PKP dan kita ni dalam fasa endemik dan kita pun sedang nak membiasakan diri kita untuk menerima segala perubahan norma baru. Walaupun dia kata kita ni dah diberi kelonggaran untuk tidak bermas dekat apa panggil? Dekat awam macam tak kena. Ada satu perkara tak tinggal alam tak gilah. Dekat di kawasan awam. Tetapi kalau nak masuk mall kita masih lagi tetap kena pakai mask. Itu adalah satu perubahan yang kita kena terima. Kita kena belajar diri kita untuk terima dan patuh pada peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan juga KKM. Sebab kita masih lagi, kita sedar benda tu still lagi wujud dekat kita punya tempat, kita punya ibarat dalam dunia ni. And dia wujud je dekat sekeliling kita, cuma kita je tak nampak virus. So, untuk efek daripada kesan PKP yang terlalu lama, kesan disebabkan PKP banyak orang kehilangan kerja, banyak mereka yang dahulunya hidup senang lenang tapi kini dia kena bermula daripada kosong untuk membina balik apa yang mereka dah tak ada. Sebabnya masa PKP tu
boleh dikatakan ada yang jual barang-barang berharga, Betul. ada yang dah kehilangan kerja, ada yang kehilangan orang yang tersayang disebabkan virus. Banyak benda yang kita terkorbankan, banyak benda yang kita korbankan masa PKP tu. So, boleh dikatakan masa PKP agak ramai yang depressed, ada kemurungan, ada macam dia tak boleh nak mikir panjang, dia kata dia ada banyak masalah siapa ke dia kena ambil jalan hak tak sepatutnya. betul, dia macam luar kawalan nak. Di luar kawalan. Contohnya ada juga orang hilang pendapatan siapa ada masalah-masalah. Masa COVID awal-awal baru ni ramai yang bunuh diri. Sebab dia hilang kerja, hilang pendapatan, ada masalah tu, masalah ni. Siapa kau tak boleh nak tanggung, dia pun tak mikir panjang yang terus ambil jalan yang salah. Sebab dia dah selesa pada tempat tu, keadaan dia ada sekarang ni. So bila dia kehilangan semua tu, dia macam lost. Macam mana aku nak start balik hidup aku, ibarat dia nak restart balik nak bangun balik, nak bina apa yang dia ada. Waalaikumsalam, nak jahat juga. Okay, so lepas PKP pun kita masih lagi ada kesan-kesan tu, cumanya mungkin tak seramai yang dululah. So dekat sini Nisa nak bagi 5 tips untuk menjaga kesihatan mental. Sebab soal sakit mental ni kita tak boleh nak nampak dengan mata kasar. Kita nampak bila kita berinteraksi dengan orang itu, kita akan nampak orang tu sakit. Bila kita sentiasa ada dengan orang tu, kita akan nampak orang tu sakit bila perilaku dia yang dulunya behave, sekarang dia agresif, yang dulunya sopan dia agak kasar, yang dulunya dia seorang yang orang kata jaga tutur kata, ataupun seorang yang Kok Nisa. dia macam boleh lalak bapak pesan. Nisa ketuk dia kena tadi. Nisa tak kena lalak tu. Kekok bunyi. Hai Amy, selamat pagi. Hai. Waalaikumsalam, selamat pagi. Dia mengganggu lah. Dia kena baru nak saya pakai point. Okay. So, benda dia dah suka. Dia supaya dia sini. Dia ketuk kat tangan, sakit tangan. Ada. Patu. Okey. Untuk kita sama-sama jagalah orang yang sakit ni, siapa pagi ni. Tips ini untuk menjaga kesihatan mental. Ini kita masuk pasal mental sikit. Masuk tips menjaga kesihatan mental. Dah sarapan ke? Sudah, alhamdulillah. Sudah. So dekat sini kita sama-sama jaga. Waalaikumsalam Kak Ipi Bila. Hai Kak Ipi Bila. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Kita dekat ni sama. Okey. So pertama sekali, kalau kita kecek berkenaan dengan mental, kita bukan saja bukan pandai, maksudnya kita bukan susah nak detect, tapi kita sendiri yang kena kontrol kita punya mental. Kita sendiri yang kena ambil jalan pintas. Bukan jalan pintas, jalan solusinya untuk kita punya jaga kita punya kesihatan lah. So pertama sekali sini Nisa nak royak. Okey. Mau kau ni. Masuk pandai tekuk. So yang pertama sekali, apa paling penting sekali kita kena jaga adalah kesihatan. So tips untuk jaga. Ni satu tercepa point. Tips untuk jaga mental ni. Apa dia Ida? Kalau paling pertama sekali lah bagi Ida. Ni dulu ke? Kalau Nisa ni. Ni dulu. Okey. So untuk tips yang pertama sekali, tips yang kita ikut ni lah. Kita ikut je. Okey, tips yang pertama adalah dia rasa macam ni tengok dia tukar point. Tahu tak? Dia rasa macam ni. Sudah. Dia ada 5 point tapi kita nak bagi tahu lah hak macam mula-mula hak paling penting sekali. Tapi macam terabur susun. So tapi bagi Nisa ni rasa macam hak ni. Hak itu penting. Ni satu ya. Dah dulu lah. Aja. Ida dulu. Kalau kau mana? Hak mana? Tak tahu. Aduh, namanya Nisa kak. Okeylah. So tips yang pertama jumpa sekali, jumpa pakaian yang sesuai.
Ada juga. Point dia ada juga. Ada juga. So yang pertama sekali. Okey. Tak, silakan. Ni, kita kena senaman. Kena senaman. Kena senaman. Dia kata dekat sini, okey, ini saya ambil daripada portal kesihatan Malaysia ni. Okey. Apa kita punya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cikgu okey. Fendi. So pertama sekali tips untuk jaga kesihatan mental Adalah yang pertama senaman. Apa kaitan dengan senaman? Dekat sini dia ada kata luangkan masa sedikit 10 minit sehari bagi untuk bersenam. Senaman dapat membantu melancarkan peredaran darah dan oksigenkan sistem saraf bagi membantu otak berfungsi dengan lebih baik. Betul. Ambillah masa 10 minit tu waktu pagi ke, waktu sebelum nak mula kerja tu ke pagi tu, buat dulu senaman. Tak susah pun buat senaman dari rumah je. Senaman ringan-ringan. Macam contoh senaman lah, kita buat sit up ke. Gerakan kita yang gerakan macam, apa orang panggil? Panah badan. Tangan ke macam buat gini. Betul ke? Kamu tak rasa kau. Agak ni lah. Dah. Sorry, dari tak behave. So, senaman je apa-apa je. Terima kasih Kak Siti. Hai Kak Siti. Okey. Waalaikumsalam. So senaman je apa-apa yang macam kalau kita senaman. Okey, kalau Nisa lah, buat aktiviti yang kita suka. Kalau macam Ida kata waktu pagi before pergi kerja tu kalau bangun awak. So kalau macam jenis bangun lewat pada belah petang bila waktu bekerja tu kata kita habis kerja pukul 5 lebih lah. Ibarat gitu siapa dah penat lebih sampai ataupun 7 kan. Sementara tunggu maghrib tu senaman dah 10 minit. Sama ada Zumba ke 10 minit. Perlu dah Zumba 10 minit terkira lama. Tak suka lah. Lepas tu kalau yang nak jogging je. Sekeliling rumah tak pernah jogging 10 minit. Kau setamir ke kat rumah ke Hai and Z Najihah. Hai and Z Najihah dia masuk lepas tu Nisa nak buat apa? Skipping ke? Skipping, Zumba ke? Perak. Lepas tu buat apa lagi ni? Tu boleh macam ambil je push up. Push up. Bukan push up lah. Betul Kak Ifi. Turun tangga naik tangga. Naik bangku, turun bangku. Turun bangku naik bangku pun boleh. Duduk atas sofa tu kat tu. Jangan sofa tinggi sangat. Sofa tu tangga lah tangga. Ambil tangga yang kecil-kecil. Bangku kecil-kecil. Boleh buat banyak-banyak kali sikit. Lepas tu kira Nadi dulu ambil. Macam buat apa panggil? Segak. Lepas tu buat apa lagi? Jogging je aku. Joget-joget. Tengok TikTok tu kan. Macam TikTok pun ada juga dekat TikTok. Cari exercise. Simple. For beginner. Lepas tu, ya ada gini. Okey, boleh kecilkan lengan. Boleh guna. Ataupun guna yang gunakan tuala tu untuk kecilkan lengan. Dia buat macam ni. Renggakan. Betul Nisa. Dia boleh. Wah, ingat lagi saya ingat. Ingat. Kita orang buat tak boleh nak skip. Suka tak buat tu? Tak suka? Ida suka. Tak jumpa nadi. Mana nadi aku? Lepas tu Aisyah kata, awak tak ada nadi ke? Macam mana awak hidup? Mutas sini. Mutas sini pula. Walau nak kira. Lepas tu hilang berapa orang? Tanya saya belum berapa? 120. 125 lebih sikit. Gitu. Ada. Okey. Tu adalah yang pertama. Di sana buat gini kaki. Apa naik pakai atas tu? Tak bangun apa. Okey, yang kedua, apa Nisa? Points yang kedua, tips. Community Yang kedua adalah community. Tips menjaga kesihatan mental ni, poin yang pertama tadi senaman, yang kedua community. Communicate. Community. Dia nak sebut komunikasi semua. Okey, community ni adalah sangat-sangat penting sebab community ni adalah melibatkan circle kita. Okey, sebagai contohnya, anda duduk di persekitaran kejiranan. Dia memainkan peranan juga tau. Dia memberi pengaruh juga dekat kita punya minda. So, dia kata sekat sini, kerap melibatkan diri dengan komuniti terdekat anda, elakkan diri daripada bersendirian. Kalau awak tahu awak seorang yang depressed, seorang yang kalau duduk alone, awak rasa pressure, awak rasa macam semua benda awak akan fikir, semua benda awak akan
overthinking orang kata. Dan dia kata kalau awak duduk seorang, awak seorang yang akan jadi seorang yang overthinking, akan fikir efek benda depan-depan kalau aku buat gini jadi ganas. Sebenarnya aku kerja duduk betul ke kerja ke jumpa tina lain. Jadi itu ataupun lain. Duduk kejap. Tengok je orang online, buat apa dia tak reply WhatsApp aku. Macam gitu, dia macam overthinking. Fikir overthinking sama makan. Elakkan duduk seorang. Sebab orang-orang yang macam ni, kalau duduk seorang dia jadi makin depressed. Dia makin depressed, makin rasa stres, makin rasa macam tak boleh nak control dia punya mind lah. Lepas tu, macam mana nak elakkan, macam mana nak mengatasi. Banyak komen ni. So macam mana nak mengatasi, libatkan diri dengan jiran-jiran. Contoh kalau petang-petang waktu weekend lah, okay? Sebab mungkin kalau dekat kampung ni ada jiran-jiran yang tak bekerja, okay? Bolehlah kita jumpa petang-petang tubik tengok keadaan sekeliling. Tengok kejap, nampak jiran, hai baru balik ke? Kalau jiran tegur. Maksudnya kita berinteraksi lah. Tegur siapa. Lepas tu biasanya ke kalau kawasan kampung-kampung tu dia ada satu gerai, meja batu ke, duduklah lepok-lepok, buat-buat minum-minum petang. Betul. Kecek pasal aktiviti TV. Pasal drama TV3 pun tak apa. Aku saya itu ke buat apa lah perangai gitu. Kau lama, kau sakit, kau huduh perangai. Oyak lu gitu. Buat apa? Bincangkan. Ikutlah isu-isu apa pun bincangkan, tapi elakkan bincang benda-benda yang berkaitan dengan aib orang mengumpat tu, tolong. Kalau tengok pak cik cerita je pasal hari ni ganda hijau. Hari ni masuk gapo tengah hari. Macam mak cik ke? Saya pergi pasar tu ke? Tips. Terima kasih Kak Amy. Betul. Betul. Kenali jiran terdekat. Contoh kalau kita nampak ada jiran baru masuk kan. Jom kita tegur pasangan tu, tahu-tahu okey pasangan tu okey, pasangan suami isteri dia baru posting. Tanya, baru kahwin ke? Kata baru kahwin. Okey baru kahwin, tapi jangan tanya pasal anak. Nanti akan depresi, sensitif. Benda sensitif jangan tanya. So tanya, baru kahwin tak? Asal daripada mana? Baru posting kerja dekat mana? So bila kita tahu tentang latar belakang jiran, orang kata kita boleh tambah ahli macam kita tahu kerja gini, contoh kerja bank. Lepas tu bila ada pertolongan ke apa, boleh tak bagi tahu mak cik macam mana nak settlekan masalah-masalah bank ni. Mungkin dia boleh bantu. Gitu, tu adalah salah satulah. Baca komen atas dulu lah. Keluarkan peluh dengan buat kebun, tanam pokok bunga, cabut-cabut rumput. Betul. Tu pun dah senang tu. Tu waktu peluh. Kata kalau sejenis yang suka menanam ni, dia cabut rumput. Kau tengok bunga pun dia rasa dah hilang, dah stres. Kita kena jiran-jiran betul. Ni dapat hadiah Kak Amy. Sama-sama insya-Allah. Amin. Semoga dan isteri mereka semoga sembuh tersembuh, dimurahkan rezeki. Amin. Okay, lepas tu pula Cikgu Fendi ada kata, ada jiran Cikgu Fendi yang rumah dekat Zimbabwe sana langsung tak mau campur dengan orang. Ada aktiviti taman ke surau ke semua tak pernah campur. Tak adalah jadi gitu. Kita bila kita duduk ada tempat tu, walaupun busy setahun mana pun, kita kena juga adapt dengan budaya tempat tu. Sebab kita tak tahu. Malang ni tidak berbau. Malang ni bukannya berlaku dekat tempat kita sendiri. Dia boleh je berlaku tempat yang kita berhijrah. Jadi kalau macam kita tak kenal orang, macam mana kita nak minta tolong ke? Macam kita ke, macam kalau tinggal rumah ke, nak suruh minta tolong siapa tengok buka lapu ke? Jiran juga outstation ke apa. That's why kita kena tolong tengok dah, nanti kalau ngorek buka lah lapu. Betul. Minta tolong. Lepas tu jiran kita, untuk kita buka lapu masuk dalam rumah tu, kita kena kepercayaan dekat jiran tu. So macam mana nak percaya? Kita kenalah selalu berinteraksi dengan jiran, join buat aktiviti sekali. Sama-sama dah buat hal sendiri je. Tak seronok lagi tu kan. Tak seronok lagi tu. Kita pun kalau kita ada termasak lebih lah kan. Kita orang puan ni kadang-kadang terlebih kuantiti kita masak kan, rasa macam tak cukup sekali makan tu je. So kita nak hulu-hulukan dekat dia. Kalau tak kenal, kita pun tak sedap nak hulu. Bukan tak saya berkongsi, tapi tiba hulu kenal pedok nama kedok. Tapi tiba-tiba hulu kan, nanti dia akan fikir mula tak gapo je tempat ni. Orang akan benda buruk lah. Cari lah sekali. Kawasan jiran Nisa okey tak? Alhamdulillah okey. Kita orang akan buat kegiatan bersama-sama lah. Bakal sampah balik betul. Tu tak ada lah sebab ni sakit balik betul kan. Tu masuk rumah. Kalau macam tengah-tengah macam weekend ke, hari Jumaat Sabtu ke, dia tubik belakang kan.
hak tu tubik tepi ni tubik sebab rumah Nisa rumah kampung. Macam rumah tepi gitu rumah kampung ke mana okay? Bukan berjiran gini. So tubik tu hak lepas lah kena tubik rumah Nisa depan pagi. Hak lepas lah kena tubik kita tu barulah dia pun nampak tubik ke apa semua hak kupur depan rumah tepi surau. Kalau macam pergi rumah Nisa mana duduk bandar tu memang kata betul-betul kampung. Betul-betul kampung. Okey, dah nak pergi ni rumah Nisa. Boleh lah. Boleh? Lagi, boleh. Memang betul-betul kampung. Ada pagi, ada bendang, ada... Comelnya. Betul-betul kampung. So macam kalau kita mostly family kita orang kahwin, kita orang tak payah fikir nak cari tempat photoshoot. Photoshoot. Depan rumah je. Ya, depan rumah je. Comel. So yang mana nak kahwin dengan saya tu, Roger. Sempat So menyempat. 22.5 ni nak buat jam hari raya ikut jalan. Seronoknya nak pergi? Nak pergi, Jom Kak kita Amy. pergi rumah Kak Amy nak pergi. Bestnya Allah. Menu ke apa? Tanya menu dulu ni. Menu ke apa? Laksa Johor. Laksa Johor. Sedap laksa Johor. Mana ada saya Kelantan ni? Hari tu dah buat laksa Johor Dok, laksa siam. Susia. Laksa siam. Laksa Penang, laksa siam. Laksa lemak. Susah dah. Ida je makan je. Mama lah buat. Family. Ramai-ramai macam apa merewang. Merewang. Pakat-pakat buat. Macam ni dengan Kak Amy insya-Allah. Tapi kalau dekat siapa dah. Siapa dah. Ida dengan Nisa naik Cium generasi tu siapa dah. Makanan Johor lah. Biasanya sedap makanan Johor. Dan Walaupun ayam ada ke. setengah jiran masih belum dikenali. Apa ni? Ikut jalan walaupun. Ikut je. Tak apa. Dalam aktiviti komuniti tu lah kita start kena cakap, ada cerita baru, okey tanya dia. Okey, tanya. Dia baru pindah lah. Kita cakap, wow. Kita tanya lah. Macam mana? Senang je buat ni. Kalau macam Nisa mungkin Nisa senang kot untuk berbicara dengan orang tu sebab Nisa kecek banyak. Jalah, dia kecek banyak. Nisa kecek Hak banyak. mana pendiam duduk dengan Nisa jadi banyak mulut. Seronoknya. Seronok. Okey. So kita tips yang ketiga. Okey, kita beralih yang ketiga iaitu makanan. Makanan juga. Dah molek Kak Amy ajak jemput makan. So makanan. Tips yang ketiga ni lah kita kena ambil makanan yang seimbang dan makanan yang sihat lah. Ni kalau stres sikit kan duk ambil makanan kosong-kosong. Duk telan ubak buke-buke. Sebabnya serabut. Jangan gitu. Kena makan ni sihat lah. Betul. Kalau boleh, kalau bila stres tu, elakkan makan makanan yang kalori tinggi yang boleh menyebabkan obesity. Makanan fast food, makanan apa lagi? Junk food. Dia macam makanan ringan sebab tak boleh. Macam kek bila dah stres ambil kek. Tak boleh stres nak benda-benda manis. No. Benarnya kita ada banyak masalah ni ada dua je. Dia jadi kuruh yang jadi gemuk. Dua gitu. Tu je sebab dia stres. Stres. Dua tu je. Kalau kurang sangat tu mesti Rancang nak buat dading sebab ramai kanak-kanak. Sedapnya. Jiran Kak Amy yang dulu best kiraya siap buat marhaban. Jiran sekarang ni semua orang-orang baru. Tak best lagi tu kan. Nak kena wujudkan balik suasana jiran. Buat dading. Kita lagi bawa makan dading main. Nak boleh lagi? Masih kepuk. Main tak ada kepuk Ini nak kepuk? No. Boleh je. Tengah hari nak makan ke apa. Boleh je Nisa. Fast food sesekali. Fast food tu boleh tapi sesekali lah. Tapi lah. minggu ni dah 2 kali dah ni. Cukup putih sikit. Ya. Bukan 2 kali, 3 kali dah minggu ni. Derek. Subhanallah. Bau puasa. Sebab tu tubuh naik ni. Betul lah. Air tu, air apa Air Ahad aku. Air ni apa? Ahad Midi. Lepas tu KFC. Semalam order A&W. Astaghfirullahalazim. Ikut budak-budak ya. Lepas tu kita selit juga order. So. Orang lain order kita order juga. Okey dah. Tak ada. Bulan depan pula. Bulan depan pula. Bulan depan pula. Ada puasa dah pula ni. Okey, lepas tu yang keempat, paling penting sekali ini untuk mereka bekerja. Cikgu, businesswoman, businessman. Lepas tu ibu-ibu, bapak-bapak, bapak-bapak, semua yang ada di sini. Tolong cari. Pergi dah kah? Dia pergi dah kah? Enggak pergi. Tolong jaga rehat. Rehat. Ni poin yang keempat adalah rehat.
rehat ni kita kena manage kita punya masa dengan baik. Kita tak boleh campur aduk. Kerja dekat office ni, buat balik rumah sampai ke rumah tu kita jadi tok kecek dengan orang serabut, tok Jumpa bini pun rasa tak saya nak tulis apa dalam serabut. minit mesyuarat saya. Dalam meeting saya nak bincang pasal apa. Boleh nak kecek gitu dengan bini. Macam nak meluah perasaan itu boleh. Tapi janganlah hari-hari tak kau bini tu nampak muka je. Aku dulu lah duduk kat office tension. Balik ngadap macam ngadap buah pula. Member panggil suami member tanya nak tulis apa dalam ni. Jangan. Dia bila balik rumah tu otak tu kena relax sikit. Lepas. Kiranya siapa kat kerja tu siapa kat kerja pula. Habis je waktu bekerja tu, okey tinggal dulu kerja kejap, balik fikir masalah, fikir pula rumah ni kita kena layan. Isteri kena layan. Kalau ada duduk dengan mak abah, kecek dengan mak abah. Adik-adik. So kena manage lah masa. Jangan masalah kita dengan dia pun orang lain pun terlibat. Tak payahlah gitu. So kita kena pandai uruskan masa. Lepas tu kita kena tidur dengan baik, yang cukup, tidur awal, jangan tidur lewat sangat. Lepas tu samalah juga kena makan yang sihat, rehat yang cukup, manage masa. Macam hari ni kita sibuk urus sampai waktu tu, okey, sekarang ni je hari ni kerja. Okey, balik tu kita kena buat kerja lain pula. Ni buat campur aduk habis tak boleh lah. Lepas tu kita mulalah mikir pelik-pelik. Sampai aku sakit kepala, banyak lagi kerja tak siap, itu ini. Jadilah kita sakit kepala, depressed. Jadi masalah. So kita kena rehat, kena manage masa yang betul. Yang betul. Ikut sesuai kita lah. Supaya cik dah kata gitu. Jangan acap pun kalau Nisa tak cari nak tanya Nisa ni, kita nak tanya selalu. Nisa urus masa Nisa kan tau. Nisa bangun pagi, Nisa tidur pukul apa. Masuk Ida, jadual Nisa, jadual hari-hari Nisa. Bukan jadual segmen ni. Jadual hari. Kalau biasa bangun, lo ni bangun pukul ni ataupun kadang-kadang Nisa sedawar tapi Nisa tidur balik. Lepas tu baru pukul ni gitu. Lepas tu Nisa jadi gosok baju tengah pagi. So bangun gosok baju dulu. Lepas tu baru pergi mandi. Apa semua settle. Dah pastikan pukul 7. Kalau Allah ni dulu pukul 8 Nisa set masuk untuk tubik rumah. Tapi lah ni Nisa nak macam tubik 7.50, 7.45 gitulah dalam keadaan tubik. So okey situ. So dalam kalau waktu tidur pula tengok kalau macam ada kerja kena buat, lambatlah tidur sikit ataupun mata tu memang tak ngantuk sangat, memang lambatlah. Tapi kalau biasanya waktu kerja ataupun waktu letak kerja lon lah dah pukul 10 pukul 11 tu negara malam. Ataupun kalau macam nak tengok cerita kau pukul 12 lah ke atas lah. Jangan lah ni pukul 1 pukul 2 tidur. Okay, maaf ya kejut dah. Komen. Ya betul, kena bagi masa. Thank you share. Thank you T share tu. Pasal makan naga kacang kat seperti gajah suanat cheese nut day. Betul. Untuk minda. Betul. Makanan tu semua baik untuk minda kita. Betul-betul. Yang tu tak boleh dinafikan lagi lah. Kalau tertidur awal, rasa tak kalau kita tertidur awal, kita akan bangun dalam orang pukul 2, pukul 3 pagi. Ya. Sebab kita dah cukup waktu tidur dah tu sebenarnya. Sebab dia sedang. Sebab tu sistem kita dah cukup. Contoh kita tidur pukul 9. Pukul 9 tu akan terbangun 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Pukul 3 akan bangun. Nisa. Kalau tidur lepas isyak memang gitu. So masa study dulu ni sebab gitu lah. Dia akan bangun. Dia memang tahu. Dah dia tidur tak bangun-bangun dah. Dia gitu lah. Tapi Nisa saja buat kerja last minute dengan aku weh. Memang last minute. Last minute buat dah. Sometimes. Dan Nisa sama. Tiap-tiap daripada awal sampai habis saya memang last minute punya kerja. Dengan member pun dapat member last minute. So macam kita sopan loh. Macam orang lain itulah kita relax je lagi Lepas tu 2-3 hari nak dalam seminggu 2-3 hari nak atas nak submit tu. Kita orang tak tidur malam. Tak tidur. Kita orang jenis gitu. Hai Kak Rahani tu. So macam kalau kena pressure pun minggu tu kena pressure. Lepas tu habis minggu tu okey. Gitu. Kita orang jenis gitu. Ida tanya exam je lah kot gitu. Tapi kalau assignment, kalau ada projek assignment tu dok kot. Sebab
Ida ada saing Ida ni jenis gelabah. Dapat je assignment, dia kata, Ida jom buat assignment. Cik, oh okey. Tapi Ida jenis, Ida ramai. Ida saing berlakon, cuma classmate Ida satu bilik, so 3 orang. Sore ni dia gelabah dengan assignment. Dapat assignment je dia jadi nervous. Dia kena siap ke cepat. Ida ni orang tengah-tengah, neutral. Hak ni last minute. Faham tak? So hak ni keroh Ida pun buat juga dengan dia. Lepas tu Ida pun tinggal kejap. Lepas tu hak ni pula, aku last minute ni tak buat. So Ida ni, hak ni siap dulu, Ida nombor 2 and hak ni nombor 3. Dia cukup 3-3. Ida macam relax. Ida tak gaduh yang tak last minute. Ida tengah-tengah. Ida tengah-tengah. Ida tengah-tengah. Saya memang last minute. Kalau mak ada pun macam last minute. Ni tak last minute. Boleh saya pula last minute berlaku je ni macam last minute. Seriously last minute. Dia cukup. Ni dia takut tak ada siap. So dapat je assignment tapi tarikh tu lambat lagi tapi dia hok siap dulu. Ni dia. Ida ni relax. Tengah-tengah baru Ida buat. Hok ni memang last minute. Esok Natal ini baru buat. So dia gitu. Tapi last minute pun tapi make sure bahaya tu kena cukup lah. Jangan last minute baru ni nak cari bahaya. Baru ni nak hari ni nak kata memang ke laut lah kerja. Ya kena cukup bahaya. Kita hempas balik tu. Gitu. Sebab sama juga Ida masa 3-3 orang ni, kita orang satu bilik dan satu kos. Hak ni akhir bangun awal. Dia bangun awal. Dari pukul 5.30 tu dia bangun dah. Sebab dia jangok sikit. So dia make up awal. Ida akhir bangun dari pukul 6.30. Tikas saja. Ida tidur. Dia Ida bangun tu dia siap dah. And hak ni, contohlah kalau kelas pukul 8.30, 8 suku baru bangun. Memang hak ni memang last minute semua. Kadang-kadang hak ni Ida tinggal aja dia. Tapi dia baik. Dia baik. Cuma dia nak sikit. Dia macam tapi dia bijak. Dia antara Ida dengan hak ni dia paling bijak. Kita sekarang gifted lah. Dia macam dia cepat nakak. Kalau dalam kelas pun dia main telefon dia boleh tahu. Macam kita ni kena study dulu. Dia cepat. Sebab tu tak kisah sangat dia sebab dia bijak. Faham tak? Tu sebab tu dia buat last minute. Sebab tu dia buat last minute. Kita kena cari behel dulu kita macam baca dulu betul tak? Sesuai tak? Relate tak dengan kita punya and topik. Kalau gapo-gapo pun kalau cikgu lecturer ajar dia hok nakak dulu. Kita orang ni gapo nampak tak? Cepat situ. So dia tak risau kalau dia last minute. Betul. Kalau macam kita kat gelabah ni gelabah ni macam lambat sikit, slow sikit. Betul. Ada. Putih now aku. Itulah Ida pun. Luar so, macam-macam belakang. Okey. So yang last tadi, point yang terakhir adalah bantuan. Mesti bantuan. Kongsi masalah dengan orang yang rapat seperti ahli keluarga, orang-orang yang awak percayai, friend-friend, kawan-kawan. Berjumpalah dengan kaunselor jika memerlukan. Jangan malu jumpa dengan kaunselor. Ingat kita kena sebarkan awareness. Ada awareness. Kita kena sebarkan bahawa dan kita kena ketepikan skeptikal. Bukan skeptikal, apa panggil? Kita punya tanggapan kalau orang tu berjumpa dengan kaunselor, kalau orang tu berjumpa dengan pihak psikiatri, kalau orang tu rujuk pakar-pakar yang lebih arif daripada kita, macam contoh kaunselor lah, pakar-pakar psikiatri, dia bukan orang yang sakit mental tau. Dia seseorang yang mungkin dia cari nak cari penyelesaian masalah mengikut kaedah yang betul, mengikut kaedah yang perubatan lah, orang kata perubatan moden. Dia bukan nak main, contoh dia ada masalah dengan orang-orang ni, lepas tu dia melibatkan dia jadi depressed, jadi payah nak tidur, dia jadi amnesia. So dia kena rujuk doktor. Dia tak boleh nak main rujuk orang yang biasa-biasa. So tu salah satu dia dah ambil langkah yang betul. Cumanya pandangan masyarakat dekat dia tu akan jadi serong. Setiap kali orang jumpa pakar benda-benda gini, dia akan dicop gila. Sebenarnya dok pun, dok pun. Jangan takut. Bila ada rakan-rakan ke apa yang ada masalah, kita tahu dia masalah susah tidur, maybe akan efek lah. Dia akan efek lah pemikiran kita susah tidur ni. Terutama tidur malam. Dia bagi efek. So, bagi cadangan untuk jumpa doktor. Jumpa je doktor ataupun pihak-pihak yang bertauliah. Jumpa mereka yang ada kemahiran, yang memang diberi lesen untuk bagi. Itulah setengah orang bila kita pergi jumpa doktor, jumpa doktor sekretari, jumpa kaunselor, dia kata dia set dah kita ni, budak ni tak betul. Lepas tu kalau macam contoh student kau jumpa kaunselor, dia bukan bermasalah sebenarnya, dia nak minta pandangan jalan, minta pendapat. Jalan yang mungkin bila dia minta pendapat family, dia rasa macam benda tu
tak sesuai dengan dia punya jiwa. So bila dia ceritakan dengan kaunselor, so kaunselor dia akan bagi pandangan yang berlainan daripada family. So buah fikiran ni macam ibarat minta buah fikiran lah untuk dia. So macam jangan kita cop setiap kali kita jumpa kaunselor dia tu bermasalah. No. Sebenarnya awak yang bermasalah sebab berfikiran begitu. So dekat sini macam Nisa ada tengok satu TikTok, dia budak lagi tapi dia sangat-sangat matang. Dia budak daripada kita. Maksu mana? Maksu. Dia ada jadi dengan arwah Siti Sarah. Kena tengok muka aku baru check. Dia ada orang tanya dia sebab dia ni kuat tau kena hentam, kena kecaman apa, sebab dia pun kira public figure lah, sebabnya dia dah famous dekat TikTok apa semua. Adalah dia berlakon juga, masuk shoot apa semua. Lepas tu dia tanya, ada orang tanya macam mana nak jaga kesihatan mental ni. Tu bagi pandangan dia, dan ni saya suka dia punya statement tu. Sebab dia kata untuk kita elakkan kita nak jaga kesihatan mental dia sendiri, judge. Dia judge orang. Elakkan judge. Bila kita nampak dia tu pelik sikit, kita jangan. Bila nampak orang, kita jangan judge orang tu. Jangan judge. Kalau kita judge orang tu, kita akan rasa yang benda yang sama. Orang akan judge kita bila kita nampak pakai pelik sikit. Orang akan judge benda yang sama je kita. Sebabnya kita nak asalnya nampak orang, kita judge orang itu. Semua. So dia kata elakkan pergi mana-mana, pergi mall ke tubik, mana-mana ke, tengok orang tu sekadar tengok sahaja. Jangan cuba fikir dia ni mesti bermasalah, okay? Dia ni mesti daripada gini-gini. Tolong jangan judge orang. Tu cara dia nak jaga mental, sebab dia sentiasa confident. Dia pakai gah apa macam benda tu biasa je, dia pakai tudung pun macam kakak ada kelepek gitu kan, tapi dia okey je, dia tak kisah dengan dia punya penampilan. Sebab apa dia kata, dia tak pernah judge orang. Dia elakkan benda tu dalam mindset dia. Salah satu ni saya suka sebab dia makan. Dia lain tau judge dengan puji ni. Lain dia macam kadang-kadang puji ni pun orang makan dalai juga dah. Ada juga gitu. Dia puji bukannya ikhlas sangat. Bukan ikhlas sangat. Jangan cepat berprasangka. Betul. Orang tu naik. Kadang-kadang hari tu Nisa nak cerita kisah Nisa ni. So macam Nisa bukan nak cerita. Malu ke aib ke? Dia bukan aib tau. Dia macam kisah masyarakat. Okay, cerita je. Dia macam pandang untuk diri sendiri juga. Macam Nisa untuk pengajaran tiba untuk diri sendiri juga. Hari tu sebelum sama belajar, Nisa kerja dekat satu stesen minyak lah. So dekat stesen minyak tu macam-macam orang kita boleh jumpa. Ada tua, ada muda, ada kaya, ada miskin, ada sederhana, macam-macam lah kita boleh jumpa. So ada seorang ni kan, agak sangat. Dia tengok kita tu, tahulah kita ni kerja tak berapa besar macam dia. Dia naik hash. Kita ni naik ke apa? Generasi 2 jah. Dah lah. Kereta tu pun dah lah generasi 2 tu camping dah. Sebelah mana lain, sebelah mana lain. Warna-warna hari aktiviti kan. So agak tu kak kalau mari sebab ni siapa jaga kaunter, jaga duit kan. Capok gini lah duit kok orang ni. Kita nak tahu nak bui. Dia bui aja. Memek. Bui aja. Dan kita ni bukan luahan lah, macam adab kan. Even awak tu kerja lagi tinggi pada orang. Berapa dia bubur? Tanilah nak royaknya. Tanya berapa dia bubur? Naik kata hash. Memang agak sangat tuanya. Tak kecek kita tanya macam nak berapa, nak minyak berapa. Minyak ada 2 jenis Kalau 3 jenis aku tanya 3 jenis. Nak disek ke? So ni saya tanya dia, nak berapa 95 ke 96? 97. 97. Lepas tu sepas kalah. Mengingat aku tahu. Minyak aku tahu berapa macam gitu. Dia ni pandai bagi juga. Aduh. Tak sopan. Dia memang tak beradab. Seriously, tak beradab. Nisa kalau boleh, dulu Nisa ingat muka dia. Lalu ni Nisa tak ingat. So memang Nisa anti dengan hash warna merun gitu. Warna merun, warna merah gitu. Honda City kata dia. So memang ingat. Marah benar ni. Bukan dia semua. Dia ingat ni. Kali aku letak disik kan satu kat pang tu. So Nisa tanya dia nak gapo. Suppose kalah lah. Lepas tu masa tu kita baru lagi dan tak cel orang tu. Betul kan? Suppose kalah.
95 lah. Dia cakap, okey 95. Lepas tu, dia pupuk capuk duit. Lepas tu cakap, ambil je lah dia capuk. Macam assume dia mungkin lah tak saya bersentuhan tangan tu kan. Kita pun faham sebab dia jatuh. Lepas tu, dia capuk duit macam ni, saya kira okey. Duit okey. Dia kata, tak payah kira lah. Macam, aku kena kira aku kalau tak syok aku. Lepas tu macam, apa lagu tu? Lepas tu, faham. Mungkin balas bini mu marah aku. Lepas tu, macam gitulah pagi kan. Lepas tu, letak pun tiap-tiap kali dia akan mari dari seminggu tu dia akan mari 4-5 kali. Memang banyak kali buah minyak kan. Lepas tu macam okey. Oika pun tu lah kot. Maybe lah. Oika pun tu lah. Tapi ni satu ni cuba pun. Lepas tu dia buah minyak sekali naik hash lah 20, 30. Aku macam, why tak full tank je bang? Aku macam, amboi. Semua kata, amin. Lagi satu si jumpa pun. Amin. Nak ingat Pak Karim. Jantan. Jantan. Ya, lelaki. So, okay, kuih ajar dia pun. Ajar. Lepas tu ada satu kes tu Nisa terlepas minyak dia. Lepas tu Nisa macam, semua gitu ke? Kalau dengar orang tak suka mesti ada masalah. Ya, Nisa terlepas minyak dia. Sebabnya masa tu tiap-tiap pagi kita memang dekat stesen minyak sesak lah. Dan orang tu Nisa nak tekan benda lain. Tapi disebabkan dia kalut, dia macam mencelah-celah gitu kan. Dan dia bagi duit sia-sia Nisa. Aku kena kira duit mu bagi. Bukannya aku nak cari bulat-bulat puluh ya kamu. Mana tahu tak cukup sia aku yang kena tanggung. So Nisa nak kira sama-sama nak kira tu. Orang lain tu nak full tank. Lepas tu tertekan hok dia full tank. Memang dia bubuh zeruk. Dia naik kereta kancil hari tu. Zeruk dia bubuh lah. Lepas tu Nisa kata aku macam Nisa macam gelabah dia juga sebabnya ni. Lepas tu Nisa pun akak ni terlepas minyak ni. Akak pun tu stok ke pam tu. Semua pam ke stok kita start balik. So dekat dia tu akan stok dalam 20 lebih macam tu, 25 macam tu, 23 lebih hari tu. Aku ingat lagi. Lepas tu Nisa pun kira dari 10 hari tu duit dia. Lepas tu macam panggil lah. Dah panggil dengan tangan gini, dia buat tak ira gitu kan. Lah kali kata cik yang kereta kancil tu ke kaunter kejap sebab terlepas minyak. Lepas tu dia macam buat ada apa semua Mungkin pagi tu dia tak kijau. Biasa dia pakai baju smart-smart macam baju kemeja gitu. Ni mungkin tak kijau, pakai black cut je. Lepas tu dia pun mari. Lepas tu dia bagi. Karya saya bagi duit. Gitu Lepas tu akak dekat belakang tu dia tengok, dia pegang, dia cekok pinggan. Saya lah. Dia tak bayar duit. Gitu. Memang tak bayar. Siapa lah ni tak bayar? Terlepas minyak tu. Naik kereta Honda naik kereta Honda. Naik kereta Honda tu nampak baik. Aduh kau. Itu. Nak tengok. Dengar. Tu naik kereta Honda. Blok je kita blok. Lepas tu dia punya ni tak pernah full lah. Dengan Nisa sepanjang Nisa kerja tu tak pernah diisi full. Kalau isi pun 50 ya. Tu paling banyak lah. Tak pernah lah isi full. Tak suka je. Tu. Tapi dia memang bukan dengan Nisa sahaja dia tak beradab, dengan staff-staff lain pun memang dia tak beradab, langsung dia tak beradab. Lepas tu dia tak hormat pengguna lain juga. Jangan. Apa masalah dia ni? Aduh, jap kita ulang. Ida tunjuk jap lagi. Attention kita tunjuk. Dia memang tak beradab langsung. Sebab bila Nisa tanya-tanya staff lain ke dia tu, saya memang gitu. Akak pun pernah je terlepas minyak dengan dia dan dia memang tak bayar pun. Dan dia tak ada rasa malu untuk cari stesen minyak lain. Dia akan pergi je stesen minyak tu untuk memang. Tak minta. Kita orang minta. Tapi dia buat macam buat. Nanti saya bayar. Sampai ke sudah tak bayar. Tak malu. Memang dia tak malu. Ralik dengan Nisa cerita ke? Ralik Lepas tu Ida pun rajin staff dia terlepas minyak. Tapi kata saya minta maaf terlepas minyak. Tak apa, nak rasa kita kena bayar lah begitu berkuda. Tapi kita sebenarnya member bila dekat situ kita boleh je stop care secara manual. Boleh je. Terdepends pada awak. Kenapa Ida? Nak tahu ke? Tunjuk nak tahu ke? Handsome tak Nisa? Aduh tanya. Handsome tak Nisa? Jujur. Tak handsome. Tak. Tapi I'm so rasa bersyukur sebab dia tu memang dia suami orang. Tapi dia memang dengan katanya dia
agak ni lah sebab dia kerja sedap, dia kerja bank, lebih kurang gitu dia kerja bank. Lepas tu wife dia kerja nurse. So orang sedap duduk lah. Kalau tak boleh nak pakai hash muda-muda lagi Tak apa tu full time. I don't know lah. Tak handsome lah tu, tak handsome. Tak, kurang. Okey. Lah bawa tanya Ida ada dok. Tak ada kau Ida sebab Tapi kita orang tak kenal pun dia. kita tak kenal sebab lately ni kita malam super buat malam ni sah. Malam sebelum dah tidur telefon office tu berbunyi. Ada orang call, Pok Cik telefon dekat WhatsApp. Dia ambil nombor dekat Facebook, dia call Ida pakai nombor WhatsApp. Tapi Ida tak akak pun. Ida pun macam ngarut ni sebab 3 kali juga dia call. Ida pun terus tutup and block. Lepas tu hari ni ada orang lain pula. Nak tahu tak dia kata apa? Kata apa? Assalamualaikum, sorry. Aku suka kamu. Maaf ya, kamu banyak cantik dan manis. Nama Indian. Nama Danish. You very beautiful and sweet. Saya bersumpah, aku cinta sama kamu. Dia macam dia ni, nak kena block ni kejap lagi ni. Aduh lah. Lucu kan? Kita orang gelak je dekat belakang. Kita gelak je. Dia ni nak ke apa ni? So, tak sekejap banyak kita block je. Aduh lah, macam-macam lah orang ni. Macam-macam lah. Siap bersumpah lagi, aku cinta kamu. Subhanallah. Kenal pun tak, apa pun tak. Ya Allah. Dia fake account ni. Fake account ni. Lucu-lucu lah. Lucu-lucu juga. Banyak orang nanya. Aduh, ni tanya Anis duduk mana ni? Aduh, kalau dekat ni saya tak buka. Negeri dah toxic. Hati-hati adik. Adik Nani sudah ada yang suka. Dah dia fake account. Kita orang tak adalah sebodoh tu nak timur ngaru. Aduh. Gila lah tu. Aduh lah. Dia ingat Ida nak layan berkali. Dok lah. Ida tak akak ataupun tak akan reply. Kecuali ramai-ramai kita nak kenakan dia balik, boleh. Ada kita ada. Gitu. Ngarut lah dok. Siap KM bersumpah lagi aku cinta kamu. Macam ngarut lah dia ni. Juga banyak kau kat Facebook macam. Kalau macam yang kenal-kenal je macam Kak Amy tu Nisa tengok okey Kak Amy Kak Amy, Kak Farida okey. Betul Kak Amy pun kenal tadi sampai 2 orang Bangla tengok. Orang Bangla. Nisa rasa betul lah orang Bangla. Dia orang ni aduh lah. Dia takut tapi nak suka tak? Nak suka. Betul. Tak jugalah yang mana. Tahu tak? Hello adik manis. Minyak ke hijau? Kuning ke hijau? Hello adik manis, kuning ke hijau? Kat Messenger. Kat Messenger memang banyak. Ngarut lah. Ngarut lah. Kat Messenger. Itulah. Siapa kita orang ada tu kita orang punya staff delete Messenger sebab tak rasa diganggu. Kalau nak direct tekan je link WhatsApp terus. Betul. Bukan kita orang tak selayan tapi dekat WhatsApp dekat Messenger pun dia macam bukan orang nak tanya sangat pun kita ni. Dia banyak ke orang pelik-pelik ni kan jenis-jenis gini lah ni. Sebab tu kalau macam dulu Messenger tak boleh nak call, tak boleh nak ni. Tapi sekarang ni boleh call, boleh video call boleh video call takutnya. Tu macam ya Allah minta jauh lah. So Kak Amy, Kak Farida, mana kita nak berniaga dekat Facebook tapi orang lagi ni yang mengganggu kita sebenarnya. Kita block je. Block je. Jangan risau, block je. Astaghfirullahalazim, aku yang ada Nisa. Okeylah. Semalam kau guna WhatsApp cik suami angkat. Lepas tu macam mana Kak Amy? Semalam dia call cik suami angkat. Semalam guna WhatsApp cik suami angkat. Dia takut dah. Jom umumnya. Aduh, subhanallah. Cik Allah. Ya Allah. Tolong delete block tengok. Cek. Itu tak tahu hak ada save foto tu. Tolong block tu. Mana ni? Nampak kau? Okeylah. So, kita takut ke? Kita terpaksa kita punya slide. Kita terpaksa end. So, untuk cerita-cerita yang selebih-lebihnya pengalaman tu kita cerita untuk sesi live petang. So, macam banyak situ. Masyarakat walaupun kerja tak apa lama, so Nisa share untuk petang nanti. So nak dengar kisah-kisah seterusnya dari kerja tu, kita jumpa petang nanti. Okay, bye. Assalamualaikum. Yakin program keluarga semua jadi bersama Menajah, produk nombor 1 pilihan keluarga anda semua. Bye. Ganti.
Kecuk.